Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam kepada semua. So malam ni kita buat meeting ni sebab nak bincang kes yang tergempar pada suatu ketika dulu, iaitu kes Enron di bawah pengendalian Arthur Andersen. So Enron ni dia nama yang cukup terkenal di Amerika Syarikat kan. Pada era 1990-an, kita belum lahir lagi. Syarikat ni dia merupakan salah satu syarikat yang paling berdaya saing waktu tu. So basically tugasan bincang pasal kes Enron ni yang diberikan oleh Dr. Mohit kita. So tanpa melengahkan masa lagi, boleh tak antara korang kan, sesiapa ceritakan apa yang korang tahu pasal kes skandal Enron ni? Hello, dengar kan? Suara aku dengar kan? Dengar. Ya? Dengar. Sambung. Untuk Enron ni, kes dia, firstly, Enron itu sendiri, syarikat itu sendiri wujud apabila berlaku penggabungan syarikat iaitu Houston Natural Gas dengan Internos. Enron ni sebenarnya dia run bisnes dia sebagai energy company lah. Kalau nak tahu dia punya tu energy company. So, untuk skandal dia ni, dia sebenarnya berlaku antara orang-orang atas je sebenarnya. Main karakter dia ada 3 orang lah. Nak cerita first, CEO dia. CEO dia nama, apa nama CEO dia? Kenneth Lay. Nama CEO dia Kenneth Lay. And then, mantan CEO dia, iaitu Kenneth Lay ni sendiri yang invite si mantan dia iaitu Jeff Killing. So Jeff Killing ni sebenarnya yang paling penting atau paling memainkan peranan yang penting dalam skandal ni sebab dialah yang wujudkan teknik mark to market tu. Teknik ni bertujuan untuk sembunyikan semua perkara yang boleh menunjukkan kerugian dalam prestasi syarikat Enron tu. Then yang ketiga pula ada ada siapa dah? CFO. CFO ni juga antara orang yang paling jahat senang cerita kan. CFO dia nama Andrew Stewart Festo. Lepas tu firm yang terlibat, firm audit lah. Firm audit yang terlibat iaitu apa nama dia? Arthur Andersen. Arthur Andersen. Arthur Andersen ni sebagai perundingan dan perkhidmatan dalam company tu dan juga dia menjadikan sebagai company yang firm audit yang mengauditkan Enron itu sendiri. So dia ada dua kerja lah Arthur Andersen buat kepada syarikat Enron tu. So aku rasa tu je kot untuk macam pengenalan ataupun cerita draft yang macam company tu, Enron tu apalah sendiri. So aku serahlah kat siapa kalau nak cerita lagi kan. Faham? Tadi aku dengar kau mention pasal mark to market kan. Aku ada baca-baca pasal mark to market ni. Aku cerita sikit lah pasal mark to market ni. Dia yang jadi daripada Enron ni. Sebenarnya skandal ni mula daripada perakaunan mark to market. So mark to market ni dia satu teknik perakaunan untuk menggambarkan nilai pasaran yang paling terkini bagi aset atau liability. Dia bagi gambaran yang lebih tepat tentang kedudukan kewangan entiti syarikat, satu syarikat tu lah. Tapi dalam kes Enron ni, diorang nilai dengan cara anggaran untuk masa depan. Lepas tu daripada setiap penyajian dia catat pada nilai pasaran. Jadi perakaunan ni diamalkan sepanjang Enron beroperasi. Dan dia punya kesan dia harga saham Enron jadi meningkat lah. Jadi taktik ni Enron gunakan untuk kaburi mata-mata pihak pelabur. Sebab sebenarnya Enron ni tengah mengalami kerugian. Jadi bila harga saham ni naik, dia meningkat. Jadi pihak pelabur ni yakin lah untuk melabur dalam Enron.
So skandal ni bukan jadi sekali je, dia berlaku banyak kali. Contoh dia, ada satu tu Enron dia lindungi kerugian yang dia alami dengan dia laporkan keuntungan dalam laporan kewangan dia orang. Lepas tu selain tu yang tahu kan? Kau tahu kan? Lepas tu selain tu CFO Enron yang kau mention tadi, Andrew Festo tu, dia pun ada cipta laman web syarikat untuk reka urus niaga palsu. Lepas tu antara auditor yang terlibat, ni macam yang tadi kau mention kat auditor ni, nama dia Arthur Anderson. Dia pun terlibat kat dalam skandal ni. Dia terlibat dengan cara dia kan auditor kan, dia hapuskan dokumen-dokumen supaya pelabur tak tahu kedudukan sebenar Enron, state Enron yang tentu zaman tu. Tu lah. Serba sedikit lah pasal tu. Ya, aku nak tambah sikit apa yang kau cakap tadi tu boleh dikatakan hampir semua pengenalan yang apa-apa orang baca pasal Enron pun orang akan faham pasal tu. Tapi aku just nak add on sikit pasal basically syarikat Enron ni, kes dia yang diorang buat ni adalah dia bawa satu kepada kejatuhan besar lah. Dia bawa satu kepada kejatuhan besar yang juga pembubaran dekat satu firma audit yang tadi Mal sendiri dah beritahu. Firma audit apa tadi? Arthur Anderson kan? Betul. Firma ni dia merupakan salah satu firma yang boleh dikata masa zaman kejatuhan diorang tu, sebelum tu firma Arthur Anderson ni adalah firma the big five lah. Sekarang dah tak ada sebab sekarang ada big four je. So skandal ni dia dah rosakkan reputasi profesion perakaunan, di mana mereka ni dia ambil masa bertahun-tahun lah nak dapatkan semula kepercayaan orang ramai sebab diorang dah tipu ramai orang. So lagipun Arthur Anderson ni dia dah gagal kesan penipuan yang dia buat dalam Enron punya pelaporan semua tu. So daripada kes ni kita dapat tahulah yang skandal Anderson ni, Arthur Anderson dengan Enron ni dilabel sebagai kegagalan audit yang terbesar. Sehingga firma tu dibubarkan dan sekarang dah jadi Big Four sahaja. So diorang dah tak percaya lah sebab kes tu, kes skandal tu. Apa? Wow. Okay, so kan korang nampak macam betul-betul minat kan pasal kes Enron ni sebab semua tahu detail, masing-masing baca kan. A to Z semua tahu. Bagus. So bila dengar korang cerita tadi kan, so secara ringkasnya aku faham, so kejatuhan empire Enron ni dia boleh disifatkan sebagai kebankrupan terbesar dalam sejarah Amerika kan, betul kan? And benda ni dia tunjukkan kelemahan sistem audit yang diguna pakai waktu tu. So skandal Enron ni juga dia sekarang dia dah wujudkan banyak persoalan tentang amalan perakaunan and kegiatan kebanyakan syarikat dekat Amerika Syarikat. And benda ni pun dia merupakan salah satu faktor wujud sekarang ni undang-undang Sarbanes-Oxley. Law. So sekarang ni aku nak tanya pula pendapat korang, apa sebenarnya punca kejatuhan Enron ni? Korang rasa apa punca dia? Aku nak cakap boleh So, Cakap. untuk punca faktor cerita faktor macam berlakunya lah Enron punya skandal ni. Sebenarnya faktor terbesar bagi Enron skandal ni macam Haikal cakap tadi mark to market tu adalah faktor main faktor dia lah. Tapi aku nak cerita kat sini macam adalah beberapa faktor lain atau faktor sampingan yang berlakunya ataupun sebab berlakunya kes Enron ni kan. So first kali kalau kita tengok budaya corporate itu sendiri sebab budaya corporate Enron ni kalau kita tengok dia syarikat Enron ni dia memupuk persekitaran yang sangat agresif dan berdaya saing. Kiranya mereka kejar sale. So bila diorang nak kejar sale je,
So dia orang akan tengok, dia orang akan ambil risiko ataupun dia orang akan manipulate pelbagai cara untuk meningkatkan sale. Walaupun time tu dia tengah rugi, tapi macam mana aku nak buat bagi untung, macam mana aku nak bagi untung. Sebab itulah timbulnya kaedah-kaedah seperti mark to market, manipulate punya penyata kewangan semua tu lah. Sebab dia orang memang budaya corporate dia orang sendiri. Sebab CEO dia sendiri yang buat macam tu. Kalau dah orang atasan yang orang atasan yang buat hal, so orang bawah just ikut je lah. Takkanlah orang bawah tu nak halang pula kan orang atasan cakap apa. Betul. Betul kan. So itu adalah faktor yang first lah kan. So yang kedua bagi aku, kalau kita tengok dari segi juraudit, dari segi audit firm yang handle, iaitu Arthur Andersen. Sebab apa aku cakap faktor kedua berlakunya Enron skandal ni adalah disebabkan kegagalan juraudit itu sendiri. Seperti yang aku mention tadi, Arthur Andersen ni merupakan juraudit luar untuk company Enron, dan juga dia merupakan juraudit yang membuat perundingan dengan syarikat-syarikat lain, iaitu dia Arthur Andersen ni jadi wakil lah kepada Enron untuk buat macam proses perundingan berkaitan dengan audit. So kiranya dia ada dua jawatan lah. Senang cerita dia dua jawatan. So dekat situ apabila apabila Enron kena audit dengan juraudit luar, iaitu Arthur Andersen, so mungkin akan berlaku bias ataupun mungkin berlaku penipuan lah. Sebab Arthur Andersen ni dia punya profit dapat daripada mana? Dapat daripada si Enron tu. Sebab Enron tu yang bagi gaji kat dia kan. Sebab aku cakap tadi, Arthur Andersen ni bekerja bawah Enron. Tapi dia pun dalam masa sama dia pun buat audit kepada syarikat Enron. So berlakunya lah penipuan lah kat situ ataupun berlaku bias lah. Senang cerita macam kau sign je lah agreement ni, betul lah ni. Penyata kewangan aku betul lah ni. Kau tak payah nak audit sangat lah. Macam tu lah lebih kurang. Sebab yelah orang yang bagi gaji dekat kau, yang bagi arahan kat kau, suruh tanda tangan, suruh buat apa. So Arthur Andersen ni firm audit ni tak boleh nak buat apa lah. So sebab tu company dia dapat profit daripada Enron. So itu adalah faktor berlakunya nama dia Enron scandal. Dan yang terakhir bagi aku ialah pada tahun tu kan 2001 kan skandal ni. 2001 ke 2010? 2001. So aku rasa time tu apa yang aku buat research, dia cakap time tu kawal selia ataupun time tu standard yang ada pada tu macam masih lemah. Kalau kan sekarang kan standard kita pun dah tinggi. Macam standard ataupun piawaian account ke piawaian audit kita dah tinggi sekarang. So time dulu tu macam masih lemah lah. Macam ada benda-benda yang tak ada lagi yang sekarang. So apabila berlakunya macam piawaian tu tak kukuh sangat, so dekat situ Enron ambil peluang dekat situ untuk memanipulasikan penyata kewangan ataupun menipu syarikat-syarikat lain lah. Berlakunya lah Enron scandal ni. So after daripada berlakunya Enron scandal ni, barulah tertubuhnya akta yang Nabil cakap tadi, Sarbanes-Oxley. Sarbanes-Oxley. Tu sebenarnya undang-undang untuk tangani isu-isu yang seumpama dengan kes Enron tu lah. Sebab government sana cakap macam tak naklah berulang lagi kes-kes corporate yang macam ni. So diorang gubahlah undang-undang baru ataupun piawaian baru. So dekat situ barulah wujud piawaian baru untuk tadbir urus corporate, untuk tingkatkan accountability executive corporate. Sebab time jadi kes ni ramai orang time tu memang susah nak percaya dekat audit firm, macam professional punya orang, dia macam susah nak percaya sebab dia dah tak ada accountability tu, dah tak ada. So sebab itulah piawaian ni diwujudkan macam untuk
mengembalikan kepercayaan lah senang cerita kan. So dia lepas tu dia memperkenalkan peruntukan seperti keperluan untuk majoriti pengarah bebas dalam lembaga korporat dan ditubuhkan juga jawatan kuasa audit yang terdiri sepenuhnya daripada pengarah bebas. So apabila dia buat jawatan kuasa audit terdiri sepenuhnya daripada pengarah bebas ni, isu yang timbul macam Enron tu tak akan berlaku. Isu yang macam satu firm audit jaga dia buat audit juga dalam masa yang sama dia juga menjadi perundingan kepada syarikat itu. So itu antara faktor-faktor yang berlakunya lah untuk Enron skandal ni. So itu kot bagi aku. Ada yang lain nak tambah ke? Nak tambah kan, tapi banyak tau kau bagi tu. Banyak betul kau bagi. Banyak tu, banyak. Tapi aku ada sikit. Tak banyak lah, aku sikit je. Bagi aku dua lah. Kalau untuk aku rasa punca yang besar dia dan faktor besar dia dua. Tapi banyak je faktor kalau aku boleh bagi dua lah. Tak lupa lah bekas CEO Enron, Jeffrey Skilling tu, dia pun memang dia punya karakter dia pentingkan keuntungan kan. So jadi dia akan pilih pekerja yang prestasi dia baik je. Kalau tak baik sikit, kalau performance dia drop, dia terus pecat. Tu tadi kau ada mention kan dalam point kau, dia salah satu budaya lah dalam Enron pada masa tu. Dan budaya tu kan akan buat pekerja jadi bersaing lah antara satu sama lain. Dia akan jadi agresif, tak healthy lah. Environment tu jadi tak healthy kat situ. Dia kalau kau bersaing cara baik, okey. Ni kau bersaing cara yang tak healthy. So itu point pertama aku lah. Kalau point kedua, sebenarnya ada satu dia macam kewujudan SPE lah. Kalau korang tak tahu, SPE tu special purpose entity. Dia pun banyak agak jadi jadi salah satu punca yang besar untuk skandal dalam skandal Enron ni. Sebab dia Enron dia wujudkan SPE. Dia wujudkan SPE banyak-banyak untuk menyembunyikan hutang dia. Dalam masa yang sama dia nak meningkatkan keuntungan lah. Sebab aku boleh bagi contoh macam Enron dia jual aset dekat SPE pada harga yang tinggi. Dia jual dia punya aset harga yang tinggi. Lepas tu SPE dia pinjamkan wang-wang tadi, dia pinjamkan balik dekat Enron. Sekaligus dia akan dapat tingkatkan keuntungan Enron lah kat situ. Lepas tu penggunaan SPE ni dia akan menyukarkan pelabur untuk memahami penyata kewangan Enron lah. Dan dia akan menyumbang kepada kejatuhan syarikat. Betul lah. Betul tadi. Faham? Okay, kalau bagi aku pula, apa yang aku faham pasal kenapa diorang buat kes skandal ni, sebab bagi aku, kita pun semua tahu Enron ni dia pernah jadi satu syarikat yang terbesar dekat Amerika Syarikat. And Enron ni sendiri, nilai syarikat tu je dah mencecah 70 bilion. Lepas tu pada tahun seingat aku 1997, syarikat Enron ni dia dah mula hilang banyak duit. Lepas tu hutang diorang pun makin banyak. Okay. Tapi tindakan yang diorang buat bukannya untuk selesaikan masalah, tapi diorang bukan setakat diorang tak mengaku kesalahan ataupun diorang bincang macam mana nak selesaikan masalah tu, tapi eksekutif diorang sendiri diorang buat keputusan untuk sembunyikan diorang punya kerugian tu. Cara diorang sembunyikan tu macam yang Iqmal cakap tadi lah, Iqmal dengan Haikal dia cakap tadi pasal mark to market tu. So dari segi diorang punya perekonan diorang tu semua diorang manipulate lah untuk cover up diorang punya kerugian. Puncanya sebab diorang tak nak harga saham diorang turun, lagi makin turun mendadak. Sebab diorang pun dah jatuh kerugian apa semua. So diorang tak nak diorang punya saham pun lagi menurun. So diorang cover up diorang punya kerugian tu dengan cara apa-apa yang untung yang diorang akan datang tapi diorang dah rekod awal. Macam tu lah. So bagi aku tu antara salah satu faktor yang menyebabkan skandal ni berlaku, which is dia tak nak turunkan harga saham. Sebab bagi diorang, kalau diorang turunkan harga saham ni nanti lagi pelabur apa semua tak nak labur dalam diorang punya syarikat dah.
Diorang ni bagi aku diorang takut lah. Diorang takut orang pandang diorang ni macam dah teruk, nilai diorang ni macam rendah. Sebab diorang kan company yang boleh dikatakan terbesar dekat Amerika Syarikat. So diorang nak kekalkan image diorang tu sebagai yang terbaik antara semua syarikat yang dekat Amerika Syarikat tu. Sebab bila orang selalu sebut Enron je masa tu lah. Masa tu orang akan sebut Enron je macam wow, company besar. Tapi diorang tak tahu apa yang berlaku sebenarnya kat dalam syarikat tu. Yang tahu je tahu kat dalam tu. Which is pekerja dia and semua board director semualah. Itu je kot bagi aku. Korang Bil ada ada tambah Bil. apa-apa ke? Ada Bil. Nabil ke? Ketidur. Nabil lag? Allah. Bil masuk. Isyang. Ke kau nak aku ni masuk? Boleh juga. Gas lah. Okay, kita bagi masa sikit lah. Kalau nanti kau nak aku sambung, aku sambung. Nabil is back. Nabil is Nabil is back. back. Sorry Sorry tu. Sebab Nabil ada masalah Wi-Fi tu, teknikal Wi-Fi tu. sikit. Tak apa. Kau mesti tak dengar apa kita orang bercakap tadi. Aku dengar sampai Jal dekat ujung-ujung tadi. Cantik. Okay. Tapi tak apa. Untuk faktor semua kita orang dah cover. So apa pendapat kau pula Bil? Oh, okay. Sekarang pendapat aku lah. Okay. Hmm. So, macam yang korang dah mention kan, ada banyak punca, ada banyak faktor kan. Macam mana kes ni boleh jadi. Macam Mal cakap tadi apa? Kelemahan piawaian perakaunan kan. Dia goyang kan. Goyang macam defend MU. Tapi satu lagi aku rasa hasil dari konsep-konsep perakaunan yang diorang pakai, strategi yang tak berjaya pun dia menyebabkan Enron ni rugi. Lagi-lagi bila pemilik tu sendiri dia bagi kebebasan penuh dekat pihak pengurusan untuk handle kewangan syarikat tu. So secara tak langsung diorang boleh sorok, boleh sembunyikan kerugian syarikat dari pengetahuan pemilik, dari pengetahuan pemegang saham. So kita pun belum lapar kan, aku nak tanya lagi lah. Sebab aku pun macam berminat lah dengan kes ni. So aku nak tanya lagi pendapat korang. Kalau tadi punca kan, so sekarang korang rasa apa kesan bila kes Enron ni jadi, apa kesan kepada pihak-pihak yang terlibat? Okay, aku cakap boleh. Okay, untuk kesan ni sebab aku banyak kaji berkaitan kesan kes Enron ni. Okay, macam yang dah disampaikan mula-mula tadi pasal Enron. Okay, Arthur Anderson ni dia didapati bersalah pada tahun Arthur Anderson ni didapati bersalah pada tahun 2002. Sebab dia musnahkan dokumen yang berkaitan dengan audit syarikat Enron ni. Akibat daripada tindakan itu, kes ni dia jadi impak kat syarikat perakaunan tersebut lah. Syarikat Arthur Anderson sendiri. Sebab diorang tak dapat nak lakukan kerja-kerja audit sampailah mereka terpaksa tutup operasi kat Amerika Syarikat tu. Okay, daripada apa yang korang bincang pasal kes ni, boleh dikatakan kes ni sebenarnya kes besar kat sana. Kat sana boleh kata bukan sana je, satu dunia. Dia kes besar. Bukan saja kat syarikat-syarikat, malah kepada pelabur juga, ahli politik, and terutama sekali kat Enron tu sendiri. Sebab lepas kejatuhan Enron ni, ramai 20,000 pekerja hilang pekerjaan. Lepas tu diorang hilang insurans perubatan juga. Enron ni pula dia beri kesan banyak kat pemegang saham lah kes ni. Sebab sampaikan diorang hilang 74 bilion dalam masa 4 tahun diorang punya kejatuhan tu. Diorang punya pemegang saham hilang 74 bilion. So daripada tu pemegang saham diorang try untuk tuntut sebanyak 20 bilion dolar lah. 20 bilion dolar kepada Enron. Tapi tu pun jadi macam susah lah. Pekerja pula diorang hilang faedah pencen. Berbilion juga diorang hilang. Semua hilang berbilion. Okay, pada tahun 2001 dana pencen pekerja pula hilang sebanyak 2.1 bilion. Lepas tu pesara
punya pencen hilang juga sebanyak 2 bilion. Bagi aku banyak hilang kat situ. Lepas tu salah satu pinjaman yang daripada untuk Enron sendiri iaitu JP Morgan diumumkan kerugian berbilion-bilion tu bersama dengan diorang punya pinjaman satu lagi iaitu Citigroup berkaitan dengan kejatuhan Enron ni. Tapi masa tu bank dengan pengawas selia diorang katakan yang secara keseluruhan kes ni tak ada kesan sangat bagi diorang sebab pengawal selia dengan bank ni diorang tak diorang tak letak nilai sangat lah dekat diorang tak letak nilai untuk kat saham diorang tu sangat berbanding dengan peminjam diorang tu yang dua tadi tu JP Morgan dengan Citigroup. So bank dengan pengawas selia dia tak terkesan. Okay. Lepas tu bagi aku kesan lain pasal nilai stok Enron yang aku baca dia turun daripada $34 sesaham pada 16 Oktober sampai dia jadi 26 sen je sesaham pada akhir November 2001. So bagi aku untuk beberapa tahun kejatuhan Enron ni kerajaan dia cuba untuk buat langkah-langkah untuk mengatasi ni dengan cara dilonggarkan peraturan industri minyak dan gas. Sebab dia nak tambah lagi banyak persaingan untuk Enron ni, tapi dengan cara kerajaan longgarkan peraturan ni, Enron dia ambil kesempatan, lepas tu dia try untuk buat lagi banyak penipuan sebab bagi diorang peraturan tu bila lagi longgar lagi senang diorang nak lakukan penipuan lah. Sebab kan Enron dah jatuh, so kerajaan nak buka peluang untuk syarikat-syarikat lain naik sama-sama taraf dengan Enron, tapi sebabkan peraturan yang lagi longgar tu Enron rasa macam aku nak kena dengan cara aku nak kekalkan level aku sekarang ni aku boleh buat lagi penipuan sebab peraturan pun dah lagi longgar, so aku boleh buat penipuan aku dapat kekal berada di atas macam tu lah bagi diorang. So bagi aku banyak kejadian lain bagi aku tak jujur je lah berlaku antara diorang punya eksekutif sebab diorang banyak manipulate dokumen, manipulate apa-apa perekonan. So banyak salahnya daripada pegawai dengan pekerja Enron sendirilah. Aku rasa ni semua kalau baca pun orang dapat tahu lah kot. Sebab banyak je kesan-kesan ni ada dekat dalam internet. Sebab benda ni dah dibongkar kan. So tu je lah kot. Bagi aku lah. Korang ada nak tambah apa-apa ke? Tu Man mungkin nak tambah. Aku rasa tu bukan antaranya dah kesan je. Tu aku rasa semua tu macam kau dah cover semua lah dari segi pekerja semua tu kan. So kalau apa yang kau cerita tu dia nampak lah macam apabila bos buat hal anak-anak buah dia sampailah ke bawah akan efek sekali lah. Pelanggan-pelanggan ke semua akan efek. So macam teruk jugalah efek dia kan. So aku boleh conclude kan sebab aku dah tak ada cakap apa-apa lah. Hajar dah cakap banyak lah tadi. So aku boleh concludekan untuk kes Enron ni dia memberi kesan yang meluas dan negatif kepada pelabur, pekerja, pihak berkepentingan dan industri perniagaan tu sendiri dan kepercayaan tu, nilai kepercayaan dalam sistem perakaunan dan kontrak. Sebab the time tu isu dia adalah kepercayaan tu, title kepercayaan tu. Sebab kan ni antara kes yang berkaitan dengan korporat. So apabila mendedahkan kelemahan dalam sistem dan menggalakkan perubahan yang bertujuan untuk meningkatkan transparansi, integriti dan accountability dalam perniagaan dan amalan perakaunan. So kalau aku boleh tanya ada masa lagi kan. So kau tahu tak macam mana kes ni boleh bocor? Siapa yang jibau ni? Macam mana dia boleh bocor? Yang tu aku tahu yang tu. Kau nak tahu kan? Okay, aku cerita lah. Aku tahu Bil. Kau cerita dulu Aku cerita dulu. Kalau korang nak tahu kes Enron ni, penipuan Enron ni dia terbongkar bila ada satu krisis jadi. Ada orang jibam kan. Jibam korang semua tengok High Council, korang tahu kan jibam apa. Aku nampak korang tengok SEM lepas High Council. Jibam ni dia macam kalau korang tak ingat dia macam report lah. So orang panggil krisis tu, orang panggil .com bubble kan. Time tu pihak SEC, pihak berkuasa dekat Amerika Syarikat kat US,
tak silap aku Securities and Exchange Commission kot. Tak silap aku. Korang boleh Google lah. Kalau sebab aku tak confirm yang tu. Pihak berkuasa dia lah buat siasatan kat Enron sebab dia pelik. Dia suspect lah. Kenapa financial statement yang Enron ni keluarkan ni macam tu kan. So lepas tu finally Kenneth Lay dengan Jeffrey Skilling ni dia kena tangkap, dia kena hadap kat mahkamah and dia didapati bersalah atas tuduhan menipu duit pelabur. Tapi Kenneth Lay tu dia tak sempat kena sumbat masuk penjara. Dia terus hadap yang kat atas lah, pengadilan dekat sana nanti. Banyak dia tipu. Lepas tu dia tak masuk sebab dia meninggal dunia. Kena heart attack. Mungkin dia macam dah hujung-hujung kan. Okay. Lepas tu tapi Jeffrey Skilling pula dia tak mati. Dia kena jatuh hukuman penjara 12 tahun. Lama lah dia kena. Lepas tu after that syarikat ni dia diisytiharkan bankrupt and benda ni dia menyebabkan 28,500 orang hilang kerja. Habis semua hilang kerja. So kan kau nak cerita apa pula tadi? Apa pendapat kau? Pendapat aku aku tahu satu faktor lah pasal macam mana boleh terbongkar siapa yang report apa semua. Kau mesti tahu siapa yang jibam kan? Aku tak tahu siapa yang jibam. Aku tahu. Okay. Kau nak tahu tak? Kau nak tahu tak? Nak. Okay. Dia yang paling penting sekali yang macam mana boleh terbongkar ni kan. Ada lah faktor penting dalam kes skandal Enron ni. Dia adalah keberanian pemberi maklumat sulit yang kita tahu sebagai whistleblower lah kalau korang pernah. Kita mesti belajar ni whistleblower, kita tahu. Ni etika kan. Etika. Belajar kan whistleblower. Dia Dalam padang dah apa dia? Sambung. Whistleblower ni lah yang mendedahkan penipuan yang berlaku dekat syarikat Enron tu. Dia, kau tahu siapa nama dia? Sharon Watkins lah. Sharon Watkins ni lah yang Sharon Watkins ni dia bekas pengurus dekat Enron. Dia ni main karakter lah, memainkan peranan penting dalam mengungkapkan skandal perekonomian dan kelemahan dalam awalan kewangan syarikat pihak kuasa dekat Enron lah. So bila maklumat pun dah muncul, penipuan pun dah dapat kan. Lepas tu pihak berkuasa yang macam kau mention tadi, macam SEC dan ada satu lagi Jabatan Kehakiman Amerika Syarikat. Bila kau dah kantoi mesti lah kau masuk court kan. So Jabatan Kehakiman Amerika Syarikat pun terlibat lah dalam penyiasatan ni. So dorang semua dah dapat kumpul bukti, lepas tu analisis balik dokumen, lepas tu dorang periksa saksi-saksi untuk bongkar skandal dengan penipuan yang dekat Enron. Itulah. Ngam. Sekarang kita dah tahu kan siapa jibam. So sekarang bila kita dah tahu Sharon Watkins. Yes. Ingat nama tu. So di Jetstone. So sekarang ni kita dah cerita banyak benda pasal kes Enron ni. So macam kita dah lagi faham kan. So aku nak pula pendapat korang entirely lah, macam keseluruhan pasal kes ni. Maksud aku macam apa yang korang boleh dapat, apa yang korang dapat dari kes ni? Apa ada any harapan ke, pengajaran ke maybe yang korang dapat? Start pada aku lah. Pendapat aku apa yang aku dapat dalam kes Enron ni, kita kena tengok pemimpin tu sendiri yang kat atas tu. So kalau yang kat atas tu tak ada, kat atas tu kena ambil inisiatif lah. Kalau dia ada usaha ke nak halang perkara-perkara macam skandal penipuan ni daripada berlaku, okey lah macam tu. Tapi kalau leader tu sendiri yang terlibat dengan kes-kes skandal, lepas tu menggalakkan lagi skandal penipuan ni, so jadi susah lah satu organisasi tu nak shape balik, nak bentuk balik satu syarikat yang ada integriti. Sebab kadang-kadang kalau kau sebagai orang atas, kau buat skandal, lepas tu tipu kan,
Orang-orang kat bawah tu tak tahu pun. Dia buat kerja dia orang kan. Atas ni sebenarnya yang kepala dia yang tahu apa benda yang dia orang buat. Bawah ni macam kau arahkan orang bawah kau. Kadang-kadang orang bawah kau tak tahu apa yang kau buat. So kesimpulannya pihak atasan perlu lah mempunyai niat yang betul macam Dr. Mohit beritahu first kelas dulu niat tu. Niat. Lepas tu kena ada integriti lah untuk kawal kes-kes penipuan dengan skandal ni daripada berlaku. Itu daripada aku. Apa benda yang aku dapat. Mantap tu kan. Okay, bagi aku pula kan. Okay, pendapat aku, apa yang aku harapkan daripada kes ni, yang aku belajar. In the future, korang ni semua akan, mungkin korang semua akan jadi accountant, jadi juruaudit and seangkatan dengannya dalam bidang-bidang ni. So, melalui kes ni, apa yang kita boleh belajar adalah kita kena ambil pengajaran supaya tak nak lah berlaku macam tamak, ada sikap tamak tu kalau boleh buang lah daripada diri kita. Tu macam contoh ambil rasuah, lepas tu penipuan-penipuan tu. Kalau boleh kita kena ada sifat accountability dalam diri kita untuk buat semua kerja tu lah supaya tak ada macam kita ni tak jujur. Lepas tu kalau boleh sentiasa ni lah pegang pada prinsip accountability ni. Tu je aku nak cakap. Jangan ambil kesempatan lah dekat apa-apa kerja. Tak kisahlah kau kat bos ke, kau budak-budak bawah ke. Tapi yang penting kalau orang tu baik dengan kita, jangan kita ambil kesempatan kat orang. Tu je lah. Itu sentiasa berpegang pada amanah. Jangan tamak bab duit. Sebab kita memanglah dalam dunia ni duit tu adalah nombor satu sebab kita nak demi kelangsungan hidup kan. Tapi jangan tamak lah buat duit. Sebab kalau ada rezeki, ada rezeki. Jadi aku tu je lah aku harapan untuk aku. Nasihat ni bukan untuk korang je, untuk diri aku juga. Okay. Macam kau Mal, macam mana pula? Kalau aku lah, macam kau cakap tadi lah, kita ni mungkin lah, insyaAllah bakal accountant, bakal audit lah, juraudit semua kan, pelapis semua kan. So, bagi untuk kes ni, kita boleh draftly tengok keseluruhannya. Kini kita letakkan diri kita sebagai juraudit luar kan. Keyword ialah kebebasan juraudit itu sendiri sebenarnya. Maksudnya, juraudit ni, apabila dia menjalankan tugas dia, kita perlulah mengekalkan integriti ataupun kebebasan dalam integriti proses audit. Maksudnya dapat kebebasan lah untuk proses audit tu. Baik, tapi kalau bagi kes Enron ni, contoh Atik Edison tu, dia sebagai juraudit luar. So, dia menghadapi tuduhan kebebasan berkompromi. Sebab apa? Macam aku cakap tadi awal. Sebab dia pegang dua jawatan dalam masa yang sama. Sebab dia juraudit Enron, juraudit luar Enron, dia juga menjadi sebagai perunding kepada syarikat Enron tu. So kat sini dia tak ada kebebasan. So mungkin akan berlaku bias dan sebagainya lah kan. So untuk aku, kita ni bakal juraudit, kita walaupun contoh, mungkin lah kita tak akan dapat mengelak dengan situasi ni. Tapi kita kena ingat satu je. Ni Dr. Mohit pun pernah cakap dulu. Apabila kita melakukan proses audit, memang first kita kena ingat dekat klien. Amanah kita dekat klien. Klien yang bayar gaji kat kita kan. So tapi ada satu lagi amanah yang kita tak tahu. Iaitu amanah kepada investor ataupun pemegang-pemegang saham. Itu adalah macam di sebalik tabir lah. Maksudnya itu adalah amanah yang kedua. So untuk kita ni pengajarannya kita perlulah ingat kedua-dua amanah tu. Kita janganlah ingat kepada klien je. Kita ingat klien bayar gaji, klien yang bagi duit kat kita. Kita ingat yang tu je, tapi kita tak ingat amanah yang satu lagi. Amanah kepada investor tu, sebab dia orang akan tengok, dia orang akan nilai annual report penyata kewangan tu semua. So itu je lah untuk kita ni, amanah lah. Amanah tu paling penting, integriti kita dan jujur lah. Itu je lah kot kan. Terima kasih. Okay, so untuk simpulkan perbincangan and meeting kita malam ni, so dapat disimpulkan skandal Enron ni dia bagi kesan, dia bagi impact yang sangat-sangat besar lah pada dunia perakaunan kan, ataupun dunia korporat kita panggil. Kes Enron ni dia bawa juga lagi banyak peraturan amalan perakaunan lagi tinggi lah dia punya yang tadi kata goyang kan, lagi tinggi lah. Macam Defend MU nanti lama-lama dia kebal lah macam tu lah.
umpamanya. So, orang lebih fokus dekat tadbir urus korporat kan. So, orang tak pandang dah benda ni remeh. Sebab benda ni boleh jadi penipuan terbesar macam tu, macam skandal Enron. So, satu lagi dia boleh hilangkan keyakinan masyarakat ataupun orang ramai terhadap pasaran saham. So, benda ni boleh affect pelaburan saham lah, boleh jadi merosot kan. So, aku rasa sampai situ je lah kot kan. Sebab korang pun dah lapar, aku pun dah dengar bunyi-bunyi perut kan. Korang pun dah lapar, so aku rasa sampai sampai sini je lah perbincangan boleh. kita Macam mana tahu Will? malam ni. Apa dah ni Bil? So, harap-harapnya apa yang kita bincang ni korang faham kan. And Tapi aku semua boleh kenyang lah ambil pengajaran. makan fakta dari kes Enron yang korang bagi. Aku kenyang. Ya, kes ni Langsung menarik, Kenyang, kes ni menarik. Alhamdulillah. Harap-harap kita boleh ambil pengajaran. So kalau dah tak ada apa-apa, kita boleh bersurai lah kot kan. Okay. Thank you Again, doh. good sharing, good sharing, good Sembang sharing. aku dah tahu Thank you lah. Thank you Thank you Tak semua apa je. bagi pendapat. No problem, no problem.